Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Now Pod Channel. Perdana Menteri kita ya bekerja tanpa rehat ya dalam beberapa siri lawatan ke Kelantan, ke Miri, ke Kapit hari ini. Ya, pagi tadi sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun sampai di negara Pakistan untuk lawatan kerja. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, dan juga perkembangan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri kita. Ini kenyataan terkini dari Speaker Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua, ayo kita lihat perkara ini. Untuk yang pertamanya, saya ingin kongsikan keberadaan Perdana Menteri kita yang telah tiba di Islamabad untuk lawatan negara, disambut Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Itu dia. Jadi semalam Datuk Seri terbang ke Pakistan ya untuk lawatan kerja selama 3 hari. Jadi pesawat yang membawa Datuk Seri Anwar mendarat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi di sini jam 7.55 malam waktu tempatan, iaitu jam 10.55 malam waktu Malaysia. Beliau disambut sendiri oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dengan kedua-dua pemimpin itu dilihat bersalaman erat dan berpelukan sebelum berjalan ke arah kenderaan. Dan selain itu, antara yang menyambut ketibaan Perdana Menteri adalah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, Datuk Muhammad Azhar Mazlan. Dan turut mengiringi Anwar ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbullah, dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Anwar diberikan sambutan permaidani merah dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, selain memeriksa kawalan kehormat oleh anggota Angkatan Bersenjata Pakistan. Kerajaan Pakistan sebelum ini telah menaik taraf lawatan kerja Anwar ke negara ini kepada lawatan negara, menandakan hubungan akrab antara kedua-dua negara mereka. Lawatan kerja bertukar menjadi lawatan negara. Ya, satu perkara yang sangat berbeza sahabat semua. Lawatan negara ini adalah kerana kita mempunyai hubungan yang akrab ya dengan negara Pakistan, dan juga ya penghormatan yang tertinggi buat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaik selesai, Perdana Menteri akan menerima sambutan rasmi di kediaman rasmi Perdana Menteri Pakistan. Diikuti pertemuan dua hala antara kedua-dua pemimpin itu. Mereka juga dijangka akan berbincang mengenai kerjasama sedia ada dan insentif bagi memperkukuhkan hubungan Islamabad dan Putrajaya, selain bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Kedua-dua Perdana Menteri kemudian akan menyaksikan majlis menandatangani dan pertukaran dua dokumen antara Malaysia dan juga Pakistan. Dan dokumen berkenaan ialah Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia dan pihak berkuasa pembangunan perdagangan Pakistan, serta surat kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan pihak berkuasa telekomunikasi Pakistan. Majlis itu diikuti dengan pelancaran 3 karya terjemahan oleh penyair terkemuka Pakistan Allama Muhammad Iqbal yang diterjemahkan daripada bahasa Parsi, Urdu dan bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Beliau kemudian dijadualkan menyampaikan syarahan di Universiti Sains dan Teknologi Kebangsaan NUST, dan menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Falsafah daripada universiti berkenaan. Anwar juga dijadualkan akan melancarkan buku bertajuk Skrip Malaysia Madani yang diterjemah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggris dan juga bahasa Urdu. Dalam usaha menodongkan lebih banyak peluang perdagangan bagi usahawan Malaysia, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pemain-pemain industri Pakistan pada sebelah petang. Dan sebelah malam, ya, hari ini Datuk Seri Anwar dijadualkan melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Presiden, diikuti dengan jamuan negara yang dianjurkan oleh Presiden berkenaan. Pada acara berkenaan juga, Anwar turut dijadualkan menerima anugerah penghormatan tertinggi Pakistan kepada pemimpin luar, iaitu Nisan-i Pakistan, atas ketokohan beliau memupuk hubungan dua hala antara Malaysia dan Pakistan ke tahap yang lebih tinggi. Ini dia sahabat-sahabat semua, satu penghormatan yang begitu tinggi ya buat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, saya percaya ini antara perkara yang jarang-jarang berlaku. Tapi kita boleh melihat ya, kerana
usaha Perdana Menteri kita yang sentiasa ya membuat mengekalkan hubungan baik antara kerajaan Pakistan dan juga Malaysia, ya disambut baik ya dengan satu penghormatan yang begitu tinggi, khasnya untuk Perdana Menteri kita terbaik. Walau bagaimanapun begitu dihormati di luar negara, ya pihak pembangkang di negara kita pula begitu saban hari saban malam meroyan tidak henti-henti untuk cuba menjatuhkan Perdana Menteri kita, untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Dan seperti mana cabaran Perdana Menteri kita kepada pihak pembangkang supaya usul undi tidak percaya ataupun usul undi percaya diusulkan untuk parlimen yang akan datang pada pertengahan bulan ini. Namun melalui kenyataan terkini ya daripada Speaker Dewan Rakyat, beliau mengatakan bahawa setakat ini belum menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Itu antara kenyataan terkini Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang mengesahkan sekali lagi tidak menerima sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tidak sebarang percubaan untuk menghantar usul undi tidak percaya sama ada melalui panggilan telefon, email atau surat menyurat pada sidang parlimen yang akan bermula 14 Oktober ini. Ini kerana sudah tentu untuk memungkinkan undi tidak percaya terjadi, usul mesti dihantar kepada saya setakat 2 Oktober. Jadi saya tidak menerima apa-apa usul, katanya. Bagaimanapun usul itu boleh hantar pada bila-bila masa, termasuk ketika sidang parlimen sedang berlangsung tapi terpulang kepada speaker. Katanya kalau speaker rasakan wajar atau tidak wajar, akhirnya kuasa speaker, katanya ketika ditemui sidang media di Dewan Astaka Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Johari berkata demikian selepas melancarkan program Akademi Menara Gading 2.0, iaitu kerjasama UMSA bersama rakan strategik Yayasan Al-Sultan Abdullah, YASA. Anwar sebelum ini juga mencabar pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya pada sidang Dewan Rakyat 14 Oktober ini. Jadi cabaran itu dibuat Anwar selepas beberapa perwakilan dan pimpinan PAS menuntut ahli Parlimen Tambun untuk meletak jawatan pada muktamar tahunan ke-70 parti PAS berkenaan di Temerloh baru-baru ini. Jadi ini bukanlah kali pertama beliau mencabar Perikatan Nasional untuk membentangkan usul itu di Dewan Rakyat. Cabaran serupa pernah dikemukakan pada 11 Januari lalu dan 6 Mei lalu. Jadi mengulas belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini, beliau berkata Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan diyakini membentangkan belanjawan yang lebih padu pada masa yang sama. Sidang itu akan diadakan dari 14 Oktober hingga 12 Disember depan, diharap berjalan lancar dalam usaha untuk membangunkan negara yang lebih maju. Jadi saya harap ahli parlimen mengurangkan politik kepartian, sebaliknya meningkatkan kualiti perbahasan demi kepentingan rakyat. Itu antara mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua. Namun akhirnya hari ini sekali lagi kita dipertontonkan betapa pengecutnya pembangkang, betapa mereka ini hanya berdegar-degar untuk bercakap di luar dewan, tetapi bukan ataupun tidak disertakan dengan tindakan. Untuk apa, sahabat semua? Untuk membina persepsi, untuk menghasut rakyat. Kononnya kerajaan ini gagal dan sebagainya. Hakikatnya, sahabat semua, yang gagal untuk melaksanakan tanggungjawab itu adalah pembangkang. Ya, kerana mereka sudah hilang arah, tidak punya idea ya yang mahu untuk dipolitikan. Jadi apabila kehilangan idea, ya tidak ada perkara yang boleh dibincangkan. Serangan politik, serangan pribadi yang mereka lakukan, yaitu menghasut rakyat untuk membenci kepada Perdana Menteri, menghasut supaya Datuk Seri kononnya meletak jawatan. Inilah standard pembangkang yang ada pada hari ini, yang pada pandangan saya boleh anggapkan sebagai politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopet Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.